Datuk Yang di-Pertua. Ada beberapa soalan pendek saja, tak panjang. Yang pertama mengenai SPAD SPAD yang akan ditubuhkan. Saya belum jelas secara tertentu bahawa adakah SPAD ni menjadi satu Suruhanjaya yang baru di atas ke-13 jabatan yang menjaga pengangkutan awam, ataupun ke-13 jabatan ini akan digabungkan dan masuk dalam SPAD dan tidak ada dalam kementerian-kementerian yang lain. So itu saya tak berapa jelas. Nombor dua, kita faham kenapa undang-undang bagi SPAD perlu dibangkitkan di Dewan ini. Tetapi untuk mempertingkatkan sistem pengangkutan awam bagi Malaysia, bukan sahaja undang-undang kena dibangkitkan, tapi dari segi pengurusan, dari segi management, ia pun perlu ditingkatkan supaya sistem kita menjadi lebih baik. Dan yang ketiga mengenai tol, pembelian balik tol yang telah pun baru saja dibangkitkan oleh Menteri, 231 bilion untuk membeli balik semua. Selalu saya minta supaya angka ni diberikan dalam soalan lisan kepada saya, tetapi 2 kali saya tanya, 2 kali angka ni tidak dijawab. Tapi sekarang ada 231 bilion. Pertama kali saya dengar, saya ingin kalau tak ada masa ini pun tak apa, berikan jawapan secara terperinci dengan bertulis macam mana harga 231 bilion didapatkan. Dan sebab mengikut pengiraan kita, untuk membeli balik tol bagi Plus hanya 15 bilion, untuk membeli balik LDP hanya 1.5 bilion, mengikut syarat-syarat yang ada dalam perjanjian tol konsesi. Dan bagi kita ni bukan pembiayaan yang besar, sebab tol ni boleh teruskan tapi dengan masa yang lebih pendek, 5 tahun, 10 tahun, dan kos-kos ni semua akan dipulangkan kepada kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Menteri, dan terima kasih Yang Betul. Saya hanya ingin bertanya tadi, saya bersokong apabila YB Maran menyebut mengenai pengangkutan awam yang sangat kurang di kawasan luar bandar. Tapi saya juga ingin kembali kepada apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi mengenai urban poor. Ya, di dalam kawasan bandar juga ada kawasan-kawasan, terutama kawasan-kawasan perumahan yang diduduki oleh urban poor. Ya, kawasan-kawasan ini juga tidak mempunyai satu pelaksanaan yang baik untuk pengangkutan awam. Kita mungkin ada pengangkutan awam yang cantik dan canggih di jalan-jalan besar, main road dan sebagainya, tetapi untuk mengangkut ataupun untuk rakyat keluar daripada kawasan-kawasan perumahan ke kawasan-kawasan yang mempunyai good network ini adalah amat sukar. Jadi kebanyakan seperti juga yang dikatakan YB Maran tadi, bahawa kebanyakan syarikat-syarikat enggan memasuki kawasan-kawasan perumahan ini kerana tidak ada keuntungan dan mereka enggan mengambil social routes ini. Jadi apakah cadangan daripada pihak kerajaan untuk memberi perkhidmatan pengangkutan awam kepada kawasan-kawasan terutamanya yang dihuni oleh populasi kita yang memang tidak mampu berkereta? Tidak semua orang yang duduk di bandar mampu berkereta. Terima kasih. Menteri boleh tanya tambah sikit tak? Sama punya tentang tajuk yang sama. Saya jawab dulu, nanti mungkin saya tak ingat dia punya soalan. Saya jawab dulu. Yang okey, tak apalah kalau nak tanya soalan sama. Terima kasih Menteri. Soalan saya ada 2 soalan. Soalan pertama ialah tentang tujuan kerajaan untuk merombak subsidi pada tahun depan. Adakah kerajaan mempunyai sistem pengangkutan awam dari segi rangkaian kapasiti atau dari segi kadarnya yang munasabah, agar jika penduduk tidak ingin menggunakan pengangkutan persendirian, pengangkutan awam dapat menampung peningkatan dari segi penggunaannya. Dan nombor 2 tentang membeli tol sebanyak 238 bilion. Saya juga sedikit terkejut dengan angka tu, kerana Plus merupakan highway yang terbesar di Malaysia, dan dari segi pengiraan dia tidak membelanja sebanyak wang yang begitu besar. Jawab soalan itu sama dengan soalan tadi. Tentang jumlah yang saya sebut tadi ialah untuk semua 26 toll road yang kita kalau dah beli semua toll road, bukan hanya untuk Plus. Itu satu. Yang kedua, ini juga melibatkan
bukan saja kos pembeli, juga terlibat future recurring cost. Tapi mungkin kita boleh bagi penjelasan kemudian. Tapi satu angka yang besar, itu poin yang saya nak sebut tadi tentang urban poor. Saya setuju 100% dengan Yang Berhormat Kota Raja bahawa kita mempunyai sistem rail dan bas, tetapi ada juga penduduk yang tinggal di pinggir bandar yang tidak dapat seamless travel. Jadi satu objektif kita ialah supaya seorang yang tinggal di pinggir bandar, di kawasan-kawasan perumahan yang tidak mempunyai sistem pengangkutan untuk dapat sambung kepada LRT dan bas, untuk mewujudkan sistem ini melalui minibus misalan ataupun lain-lain sistem. Dan pada masa yang sama juga satu objektif kita ialah untuk seorang yang tinggal di mana-mana pun dapat pergi ke tempat kerja dia dalam satu masa yang munasabah, mungkin 1 jam, dan juga dengan tidak berpindah pengangkutan lebih dari 3 kali. Mungkin dalam 3 kali dapat sampai di office, dan dalam satu masa yang terhad mungkin sejam setengah. Jadi ini yang menjadi satu objektif yang begitu penting supaya kita mewujudkan satu sistem yang seamless untuk membolehkan the urban poor juga dapat menikmati sistem pengangkutan yang selesa. Dan tentang isu PJ Utara tadi, sama ada SPED akan menjadi satu badan badan koordinasi untuk 13 kementerian dan agensi. Tidak, SPED akan mengambil tugas-tugas yang bersangkutan, yang berkaitan dengan agensi ini untuk menjadi satu agensi tunggal, the sole regulator for transport, bukan another additional layer. Tuan Yang di-Pertua, Jelasan sikit betul. Terima kasih Datuk Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin mendapat penjelasan tentang ada sebuah syarikat asas serba yang telah mengemukakan satu tawaran untuk mengambil alih tol ataupun membeli share konsesi tol daripada pihak kerajaan. Pertama, apa setakat ini pendirian kerajaan? Sebab ada berlaku sedikit penjanggahan. Pertama, kenyataan Yang Berhormat sendiri mengatakan bahawa kita tidak akan jual kepada mana-mana syarikat. Kemudian Yang Berhormat Perdana Menteri kata saya akan teliti sebab saya belum membacanya. Jadi seolah-olah macam belum ada satu kejelasan di sini. Yang keduanya ialah tawaran yang dibuat ialah sebanyak 50 bilion dengan kadar pengurangan 20% kadar tol kepada pengguna, dan dikatakan kerajaan boleh menjimat lebih daripada saya ingat 100 juta, begitulah lebih kurang. Jadi saya nak tanya, adakah tawaran yang dibuat itu hanya untuk plus ataupun keseluruhan tol yang ada di negara kita? Saya nak pergi ke topik lain.